Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan tajuk 4 iaitu pengurangan salah faham antara kaum dan agama. Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Syazwan Afif bin Sulaiman dan yang lain teman-teman saya. Okay, next. Okay, pengenalan. Malaysia adalah negara yang terdiri daripada pelbagai bilang bangsa dan agama. Ini terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan Dusun, Urut dan banyak lagi. Dan mengikut kajian, adalah 95 buah kelompok etnik di Malaysia. Sungguh pun masyarakat Malaysia yang majmuk ini sememangnya menjadi cabaran kepada kita, khususnya dalam mengurus kemajemukan sosial. Oleh itu, ia amatlah penting bagi kita untuk mengekalkan perpaduan dan kedamaian, terutamanya dalam aspek membentuk keharmonian, keamanan dan budaya interaksi yang positif terhadap kaum dan agama. Sekaligus rasa hormat perlu ada dalam kalangan rakyat. Akan tetapi, perpaduan yang kita harapkan itu telah berkurangan atas dasar faktor salah faham antara kaum dan juga agama. Ini adalah cabaran yang dilalui oleh masyarakat dalam arus globalisasi dan pasca kemodenan yang perlu kita tangani sebaik mungkin. Kerana ancaman tersebut terdapat dalam pelbagai bentuk seperti penindasan dari segi politik, ekonomi dan sosial. Lantas isu berkenaan pencabulan hak kemanusiaan turut dipersoalkan. Okay, next. Okey, kesan masyarakat yang majmuk di Malaysia. Malaysia bukan sahaja terletak pada kemakmuran dari segi ekonomi dan pembangunan, malah negara yang beridentitikan pelbagai kaum, agama dan budaya haruslah bertunjangkan kesefahaman, rasa hormat, menghormati dan bertolak ansur. Kerana misi sebuah negara yang berbilang kaum ini memerlukan kerangka yang bersifat komprehensif kepada masyarakat yang majmuk ini. Antaranya, keadilan, toleransi dan kesefahaman menjadi nilai asas kepada perpaduan nasional di negara Malaysia. Sekiranya isu permasalahan ini tidak diatasi dengan baik, ia akan menghalangkan kita kepada proses pembentukan perpaduan dan kedamaian seperti mana yang telah terjadi kekacauan dan konflik di negara asing seperti Syria, Indonesia, dan ini menjadi pengajaran untuk kita agar tidak mengulangi kesilapan lalu. Jadi, kemudian kami telah mencari pihak yang bertanggungjawab dalam mengatasi masalah pengurangan kaum dan agama. Jadi antaranya adalah pihak kerajaan, sektor swasta dan badan bukan kerajaan iaitu ataupun NGO dalam mengatasi isu dan permasalahan hubungan antara kaum dan agama. Okay, next. Okay, antara punca permasalahan kaum dan konflik yang pernah berlaku di Malaysia. Sebagai contoh, peristiwa 13 Mei. Okay, peristiwa 13 Mei ini terjadi insiden rusuhan kaum yang pernah berlaku di Malaysia yang berkaitan dengan kedudukan istimewa orang Melayu semasa kempen pilihan raya. Kumpulan etnik dan atau kaum yang bertentangan bukanlah berpunca daripada perbezaan keturunan dan kebudayaan, tetapi keinginan untuk memiliki sesuatu yang berharga dalam kehidupan mereka. Akan tetapi, kepentingan dan hak rakyat ditentukan oleh undang-undang dan perlembagaan. Maka, tentangan pendapat turut dipertikaikan dalam mengikut garis etnik tersebut. Hasil kajian mendapati hak istimewa orang Melayu menyatakan 66% daripada responden bersetuju dengan pemberian ini, manakala 30% tidak bersetuju. Berbalik pada peristiwa 13 Mei, kita melihat isu perkauman ini berlaku di antara kaum Melayu dan Cina kerana orang Melayu kita merasakan mereka ketinggalan di belakang dalam bidang ekonomi dan hasil dari ini telah memperkenalkan dasar ekonomi baru daripada Perdana Menteri kita. Jadi punca rusuhan kaum ini kita perlu jadikan pengajaran betapa pentingnya masyarakat berbilang kaum di negara ini untuk terus satu padu dan harmoni.
Okay, next. Back. Okay. Selain peristiwa 13 Mei, ada juga isu berkenaan dengan isu tulisan Jawi. Baru-baru ini terdapat satu isu berkenaan isu tulisan Jawi di negara kita, di mana Persekutuan Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia atau Dongzong menyerahkan memorandum dalam menolak pembelajaran tulisan Jawi di sekolah pula. Ini telah menyebabkan rakyat Islam tercabar dengan penolakan itu kerana tulisan Jawi dan bahasa Melayu sepatutnya dihormati seperti termaktub dalam perlembagaan dan bukan bahan permainan politik. Dalam perlembagaan perkara 152 telah menyatakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan terdapat dua tulisan dalam bahasa Melayu iaitu Rumi dan Jawi. Kedudukan tulisan Jawi amat tinggi dan sangat berkait rapat dengan identiti Malaysia di mana hak istimewa orang Melayu harus dijaga. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab dalam penolakan tulisan Jawi sewajarnya harus dilakukan menerusi rundingan dan penjelasan. Okay, next. Okay, saya menyerahkan Kunaini. Slide terus. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Kunaini dan saya akan menceritakan tentang peranan kerajaan dalam menangani isu antara kaum dan agama dari sektor awam. Jadi, sebagai kita tahu, kerajaan Malaysia haruslah memainkan peranan yang penting dalam menangani isu perkauman dan agama supaya Malaysia berada dalam keadaan terkawal untuk mengekalkan perpaduan dan keharmonian negara. Terdapat beberapa sumbangan kerajaan yang telah dilakukan dalam mengatasi masalah kaum dan agama. Antaranya ialah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi diperkenalkan, strategi dari politik, ekonomi dan agama, pendidikan dan penggunaan bahasa kebangsaan, wawasan kemakmuran bersama dan juga bangsa Malaysia dalam wawasan 2020. Untuk Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi diperkenalkan, Majlis Gerakan Negara itu Magren ditubuhkan selepas peristiwa 13 Mei 1969. Di bawah selayan Magren terdapat Jabatan Perpaduan Negara diwujudkan bagi menangani isu berhubungan pembinaan semula perpaduan rakyat di negara kita. Magren telah digantikan dengan Majlis Penasihat Perpaduan Negara MPPN bagi memupuk dan memelihara perpaduan antara kaum di bawah Jabatan Perpaduan Negara. Selain itu, MPPN di bawah Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menasihati kerajaan dan dalam hal ehwal perpaduan negara serta dalam usaha membincangkan penyatuan nasional dari pelbagai sudut dan mencadangkan kaedah solusi yang terbaik untuk mengeluarkan isu perkauman dan cabaran perpaduan, lantas mengukuhkan lagi agenda perpaduan nasional. Ini juga sebagai langkah di peringkat kebangsaan bagi memperkukuhkan lagi hal ehwal dan integrasi nasional secara bersepadu demi kepentingan masyarakat dan negara. Khususnya strategi dari segi politik, ekonomi dan agama. Jadi untuk politik, pembentukan parti-parti politik antara kaum dapat dilihat sebagai satu acuan perikatan seperti Barisan Nasional, diikuti oleh beberapa parti komponen yang terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik. Sungguh pun politik di Malaysia amat merumitkan, tetapi dari sudut perkauman ianya diambil kira sebagai satu kesatuan. Ini sebagai bagi memupukkan identiti nasional, perpaduan kaum dan integrasi antara negeri. Selain itu, untuk dari segi ekonomi pula, kerajaan haruslah mengimbangi kedudukan dan taraf sosioekonomi antara kaum agar tiada penindasan terjadi dalam sektor ekonomi. Oleh itu, Dasar Pembangunan Nasional DPN telah ditubuhkan bagi memperkukuhkan kestabilan sosial dan politik dan mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. Antara strategi yang dilaksanakan adalah pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat dalam memperbaiki ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum.
Jadi dengan itu, DPN mewujudkan satu corak pembangunan yang seimbang dalam mempertubuhkan ekonomi dan pengajian yang saksama, meningkatkan daya saing antara sektor-sektor, membangunkan masyarakat yang progresif dan menggalakkan integrasi nasional secara adil dan saksama. Dari segi agama pula, semua rakyat boleh menganut agama masing-masing, tetapi agama Islam tetap menjadikan agama rasmi yang persekutuan dalam Malaysia. Hal ini telah termaktub dalam perlembagaan dan rukun negara bagi menjaga kedaulatan negara agar tiada ancaman dari suku kaum. Sebagai contoh, Sarawak merangkumi suku Iban yang ramai, tetapi penduduk Melayu Sarawak tetap menghormati agama mereka. Seterusnya, pendidikan dan penggunaan bahasa kebangsaan. Sistem pendidikan di Malaysia haruslah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, tetapi bahasa Inggeris boleh dijadikan panduan dalam pembelajaran di semua sekolah tanggungan Kerajaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bertanggungjawab dalam mewujudkan sistem satu persekolahan dari peringkat prasekolah hingga universiti bagi memudahkan semua rakyat dalam menyatukan perpaduan. Salah satu menggunakan satu bahasa bagi memupuk harmoni dan perpaduan antara berbilang kaum, dan ia dapat membantu dalam berkomunikasi dengan baik tanpa menimbulkan sebarang prasangka. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan boleh mengembangkan kemajuan dan penggunaan dan dalam semua bidang. Seterusnya, bagi bangsa Malaysia dalam wawasan 2020, kerajaan sekarang mencuba untuk menyatukan semua etnik di bawah satu payung iaitu bangsa Malaysia sejak Malaysia menuju ke fasa wawasan 2020. Dengan itu, ia boleh melahirkan warga negara yang rasa kepunyaan sebagai satu bangsa. Dalam kata lain, bangsa Malaysia mewakili semua kaum dan ras di Malaysia, tidak kira Melayu, Cina, India, anak negeri di Sabah dan Sarawak serta kaum-kaum lain, mereka tetap disatukan sebagai bangsa Malaysia. Seterusnya, yang terakhir, bangsa Malaysia, wawasan kemakmuran bersama. Di samping itu, untuk aspek ekonomi, mereka juga melanjutkan dasar ekonomi baru dan model ekonomi baru iaitu langkah kerajaan mengikatkan ikatan antara kaum. Selain ekonomi, penggambaran monopoli ekonomi dan sesuatu kaum juga diagih secara adil dan sama rata supaya rasa tidak kepuasan hati tidak akan berlaku antara kaum. Dari segi sosial, rukun negara, dasar kebudayaan kebangsaan dan dasar pendidikan kebangsaan diperkenalkan sebagai ideologi kebangsaan dalam rangka pelbagai dasar semenjak merdeka sehingga kini bagi menjamin perpaduan hubungan antara kaum. Ia boleh membendung isu-isu yang boleh mengancam perpaduan, akta-akta seperti akta keselamatan, akta kesalahan keselamatan, akta pencegahan keganasan dan lain-lain yang perlu dikuatkuasakan. Seterusnya saya bagi dengan Nur Syamim. Assalamualaikum. Saya akan membentangkan tentang pengurangan salah faham kaum dan agama dalam sektor swasta. Yang pertama ialah hak bebas bersuara. Setiap lapisan masyarakat mempunyai hak bebas bersuara untuk membentangkan pendapat masing-masing mengenai pelbagai isu. Tetapi, isu sensitif seperti isu agama dan kaum dapat dikawal bagi setiap orang di syarikat swasta. Sebagai majikan swasta, haruslah memastikan kebebasan bersuara setiap pekerjanya tetapi dengan cara yang berhemah. Di samping itu, mengelakkan para pekerja bekerja dalam kelompok yang membezakan kaum dan agama. Yang kedua ialah diskriminasi kaum dan agama dalam bidang pekerjaan perlu dihentikan. Isu ini perlu ditangani dengan tuntas. Menurut laporan Kementerian Sumber Manusia, KSM, melaporkan bahawa 13 daripada 88 hotel di Semenanjung telah melarang pekerja wanita bertudung semasa bekerja. Begitu juga dengan airlines.
Keduan yang meminta kerja yang berbangsa Melayu dalam proses temuduga juga mendapati diskriminasi. Sebagai contoh, syarikat Cina hanya ingin mengambil orang yang berbangsa Cina. Ini juga mencatatkan kadar pengangguran tinggi di Malaysia. Yang ketiga ialah syarikat swasta mengadakan Hari Raya Malaysia dan semua jenis perayaan di Malaysia. Memandangkan Malaysia merupakan masyarakat majmuk, terdapat beberapa syarikat swasta yang mengadakan hari perayaan seperti Hari Malaysia dan Hari Raya Tahun Baru Cina, Lipa Bali dan Gawai Dayak. Seterusnya ialah Ai. Saya pas kepada Ai. Assalamualaikum, nama saya Nur Aisyah. Saya akan teruskan dengan peranan NGO. NGO ini suatu badan bukan kerajaan yang juga berperanan mengambil beberapa inisiatif untuk kurangkan salah faham antara kaum. NGO ini boleh mengadakan aktiviti dalam kalangan masyarakat selain daripada ahli. Ia juga merupakan satu usaha untuk mencapai satu sepakat dengan memastikan pelan aktiviti dirujuk dahulu daripada orang-orang berkepentingan untuk mengelakkan salah faham berlaku sepanjang aktiviti berjalan. Next. Antara NGO yang terdapat di Malaysia iaitu One Malaysia for Youth, lebih dikenali dengan IM4U. Pada tahun 2014 di Bak Kelalan Sarawak, IM4U telah menyalur bantuan bagi membaik pulih prasarana pembelajaran di Sekolah Teologi Pertama STP. Program ini disertai oleh belia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama serata Malaysia. Sumbangan simen dan kelengkapan membaik pulih paip telah disumbang oleh IM4U. Seterusnya, Kelab Belia Eksplorasi Ilmu Darwish pada tahun 2015 bertempat di Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Kelab ini telah melancarkan kempen Pupuk Perpaduan Rakyat untuk menyemarakkan semangat Hari Kebangsaan 2015. Mereka mengumpul tanda tangan dan ucapan daripada masyarakat sekitar bandar Bukit Bintang sebagai tanda sokongan. Mereka juga mengenakan pakaian kebangsaan sambil mengibar jalur gemilang. Next. Muslim Volunteer Malaysia. Pada September 2020 PR Lembah Subang, Selangor, Pure Heart 6.2 iaitu bantuan je program ini mereka meraihkan 150 akan lagi dengan nyanyian dan bantuan diberikan secara sama rata, tidak mengira unsur kelainan agama. Itu saja, saya pasang kepada Aiman. Okey, untuk konklusi, secara keseluruhannya, masalah salah faham antara kaum dan agama ini tidak boleh dihapuskan sepenuhnya, tetapi kita boleh mengurangkannya ke tahap minima. Terdapat 3 sektor yang memainkan peranan yang penting, iaitu yang pertama sektor kerajaan, yang kedua sektor swasta dan yang ketiga NGO. Dan setiap sektor ini telah mengeluarkan strategi masing-masing bagi memastikan perpaduan antara kaum dapat terus dipelihara. Sebagai contohnya, bagi sektor kerajaan, strategi penggunaan satu bahasa telah diperkenalkan. Sektor swasta di mana
ia mengadakan Hari Raya Malaysia dan semua jenis perayaan di Malaysia, dan majikan perlu pantau suasana bekerja agar tiada yang bekerja dalam kelompok yang membezakan agama dan kaum. Manakala NGO pula mereka telah mengadakan pelbagai aktiviti, program dan forum bertujuan untuk mendedahkan setiap kaum terhadap keunikan kepercayaan lain-lain agama. Okey, hal ini harus kita tangani agar kita dapat membina sebuah negara yang aman damai. Sesebuah negara yang maju dan stabil ialah negara yang terdiri daripada kaum yang aman dan harmoni. Malaysia merupakan negara yang sedang bersambungan dan ia amat memerlukan perpaduan dari kesemua kaum di Malaysia bagi menghadapi cabaran dan rintangan yang besar. Dan akhir sekali, kita sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah berfikir sebelum membuat sesuatu keputusan ataupun melemparkan sesuatu kata. Dan janganlah kita sia-siakan usaha yang telah dibuat oleh para pemimpin dahulu. Terima kasih.